Habis itu kata dia. Itu dia kata kam ni ada kam mutasik, ada kam mumpasik. Jadi bila kita faham gini, Allah dia bukanlah boleh, dia bukan berjisim, dia tidak boleh dibelah, dia tidak boleh dipotong, tak boleh ditakir, tak boleh dipahat. Tak boleh dipahat. Tu. Lepas tu Allah kata, "Ata'budu nama tanhitun." Adakah kamu menyembah barang hak kamu yang kamu pahat? Ata'budu nama tanhitun. Kamu beribadat Tuhan yang kamu pahat. Pahat ni kita panggil fisik pun salah satu nama pahat. Dengan sebab apa? Sebab dia berjisim. Dia berjisim. Lepas tu Allah dia bukan kita nak beri pahat, aku nak belah, nak potong, nak takir tak boleh sebab dia bukan berjisim. Itulah jalan dia bila kita tahu. Dan bila sebut berjisim, dia mesti bergabung. Dia mesti bergabung. Sebab kita ni dia tersusun. Dia panggil jisim ni dia tersusun. Mataraka wa min jawharain fardain, sekumpulannya. Sebab Allah ni dia tak tersusun. Sebab dia kata tu fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Allah cipta kita ni pada mana-mana rupa yang rakabaka, yang Allah tarkibkan. Bila kata Allah cipta kita ni dengan susunan, dengan gabungan daging-daging, gabungan besi, gabungan kayu, gabungan tanah, maka itu dia panggil tarkib. Bila Allah dia menyusun kita dengan tarkib, dia cipta kita dengan tarkib, maka dia tidak tarkib. Murakkab ni jisim lah. Mataraka wa min jawharain. Maka dia panggil jisim. Lepas tu Allah sebut, apa ma yakhluqu kama la yakhluqu. Adakah si pencipta seperti yang dicipta? Tak sama. Kalau yang dicipta itu murakkab, disusun, maka Allah tidak murakkab. Lepas tu dia kata laisa kamitslihi syai'. Dia tak semacam dengan suatu. Bila kita tengok suatu tadi, kejadian yang bersusun, jisim, maka Allah dia tidak bersusun. Apa man yakhluqu kama la yakhluqu. Istifham inkari bermakna nafi. Istifham itu Tuhan nak ingkar, Tuhan nak suruh nafi. Mana? Tak sama. Yang mencipta, bila dia yang dicipta tu bila ciptaannya disusun, maka yang cipta sudah pasti tidak disusun. Kalau ciptaan Allah tersusun, siapa yang menyusun? Itu. Jadi soalan begitu. Baik. Macam mana saintis mengatakan atom-atom ni kodim. Atom-atom ni kodim. Lalu bergabung jadi satu jisim. Jadi satu jisim. Jadi maknanya tanpa siapa bagi jadilah. Cuma dia bergabung saja. Dia bergabung. Kadang dalam TV pun keluar ni. Ditunjuk atom-atom, lalu bergabung jadi satu jisim. Kita nak tanya siapa yang menggabungkan kita bagi dia sifat dia bergetar. Dia bergetar. Jirim ni dia bergetar. Dia punya atom-atom dia bergerak. Jadi siapa yang kalau kita katakan kejadian makhluk ni terjadi dengan gabungan atom yang bergerak dan bergabung, lalu kita tanya siapa yang bergerak dan siapa yang menggabungkan. Siapa pula yang menggerak atom ni dan menggabungkan atom ini? Main dia kena jumpa Tuhan juga, dia tak happy lah. Kalau kita terima apilah, kita kata apa? Atom ni jadi dengan mana dia lah, daripada atom ni lah terjadinya makhluk. Dan kita jauh, dia kata apa? Jauhar firid ini qadim. Ahli falsafah kata jauhar fardin, bahasa kita atom, qadim. Ya, mereka kata qadim. Daripada jauhar fardin inilah terbentuknya jadilah satu jisim. Jadinya satu jisim daripada jauhar fardin, daripada atom tadi. Hasil gabungan. Jadi dia bergabung tu siapa yang bagi bergabung? Tu nak jawab tak boleh. Nak jawab tak boleh. Saintis nak jawab tak boleh. Siapa pula yang menggerak dan jadi bergabung, berjumpa jadi satu, sehingga jadi satu jisim. Itu. Ini hak mustarak. Tuhan ni dia panjang pun tak. Kalau dia panjang,
maka kita boleh takdirkan dia. Tapi sutuh ni dia bukan nanti petak. Kalau kita dia panjang, dia bulat lah sutuh ni. Kalau macam ni, kalau macam ni kan kita potong, apa jadi? Ini had mustarak dah. Sutuh buat nama dah. Ni sutuh juga, sutuh bukan nanti petak. Asalkan dia tebal, nipis, asalkan dia lebar, tebal, panjang, dia bentuk bulat, petak ikut biar. Dia itu pun hak mustarak juga, yang bulat tu. Yang bulat tu bukan duduk di mana-mana kayu tu. Takdirkan saja. Semasa melekat tu, dia mesti ada hak tu. Masa melekat tu, bila kita takdirkan boleh dibelah, maknanya memang di celah-celah tu mesti ada benda tu. Cuma bila kita pisah, dia berpisah lah. Dia tak ada lah masa tu. Tapi masa lekat tu, memang apa yang menggabungkan dia apa? Yang menggabungkan kalau tebal, sutuh. Kalau panjang, noktah tu dia yang titik tu yang menggabungnya. Kalau hak yang lebar saja, hak tu yang menggabung. Semasa dia bergabung macam ni. Jangan kita kira masa dia kerat lah. Masa dia tak nampak. Masa sekarang kita takdirkan dibelah, apa hak yang berkongsi? Petak tu lah. Sutuh tu lah hak yang berkongsinya. Kalau macam ni, bulat tu. Kalau kita takdirkan 10 hak musyarak bulat tu. Hak bulat. Gitu. Jadi kalau dalam kitab dulu, ibu saya ada ditulis. Ibu saya ada berikan, tak ada pembaca, tak boleh biar. Allah nak ni. Jadi daripada nuktah ni, dia naik ke atas. Ini dia panggil peta kejadian jisim. Daripada naik sini ke sini, ini dia panggil omkun. Tebal. Dari sini sini ke sini, sini ke sini. Buat macam ni kan. Dari sini yang ni dia panggil tul panjang. Dan ni dia panggil urut lebar. Ini dia panggil urdun lebar. Ini dia punya rajah dia lah. Jadi kalau kita tinggal daripada atas ke bawah, daripada sini utah naik ke atas, dia panggil umuk tebal, nampak tebal. Tapi kita nak lukis tak boleh. Yang tiba sini ke sini tu, sini dia panggil urdun. Ini dalam kitab-kitab falsafah ada buat rajah macam ni. Ini jadi asal kejadian nuktah. Hak ni yang ulama tauhid tolak. Kalau kita kata asal kejadian, kalau kita nak sebut saja mengajar tak ada masalah. Tapi jangan kita kata asal kejadian, jadi benda daripada situ, itu tak boleh. Jangan kita kata tu kodim saja. Memang asal benda kejadian pun dia mesti beratom. Satu benda pun kalau buah besar ni, dia mesti paling kecil. Dia paling kecil baru dia jadi tarakaba min jawharin fardain, kemudian jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jadi besar. Dia mana boleh jadi buah jadi 10. Dia mesti daripada satu. Baik. Itu lebih kurang begitulah yang Syekh sebut tu. Kalau Arab disebut iza qusimal khat ila juz'ain kan al-hadd mushtarak bainahuma an-nuqtah, wa iza qusima as-sutuh ila jima' fal hadd mushtarak wa al-khat, wa iza qusima al-jismu fal hadd mushtarak wa as-sutuh. Ialah sutuh tu sendiri. Habis. Dan yang keduanya, yang kedua daripada kam
yakni kam mumpasir, nama dia kam mumpasir. Kalau ilmu tauhid kan Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, Tuhan D, Tuhan E. Yang kedua kam mumpasir, tapi bukan kita bicara dekat Tuhan ni. Kita bicara dekat makhluk, iaitu kam mumpasir ni yang tidak ada antara beberapa juzu itu sakat yang berkongsi. Sebab apa? Dia memang dah terpisah awal-awal lagi dah. Kita tak takdir lah. Hak yang sakat ni bila kita takdirkan kayu itu panjang, lebar, tebal, bila kita sakat bahagi dua, kalau dia tu 10 meter, kita nak kerak 5 meter, maka di situ adalah berlaku had musyarak. Tapi kalau kita tengok kayu tu, kita tak ada selar, kita tak ada mulahazah dah. Kita tengok 10 biji, 10 batang kayu. Kita tengok 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai 10. Tanpa kita tengok dah. Kita tanpa kita niat boleh bahagi. Maka tidak ada had musyarak nama dia. Macam ketua goli 10 biji. Tak ada had musyarak. Ketua goli 10 biji tu dia pergi kam pasir tu. Tapi kalau kita nak selar juga goli tu, masa tu nama dia kam mutasir. Pada masa tu, sebiji goli tu. Tapi kalau kita 10 biji macam tu, nak selar lagu mana? Kena ambil sebiji baru kita boleh selar. Selar mula niat, ingat kata boleh dipotong bagian-bagian. Tu. Nah, dan yang kedua yakni kam mumpasir, iaitu yang tidak ada antara beberapa juzuk itu sakat had yang berkongsi, yang mushtarak. Tidak ada. Iaitulah kam mumpasir ni bilangan-bilangan, dipanggil al-adad, bilangan. Misalnya seperti 10, apabila kita belah dua, adalah hujung setengahnya itu, bila kita kerak dua, kena kat mana hujung tu? Kena yang kelima. Dan umbi itu pula, yang setengah lagi itu ialah yang keenam, kena nombor 6. Dia bukan kita kata hak yang hujung tu yang kelima, yang umbinya tu yang kelima, ataupun hujungnya tu yang keenam dan umbi dia pun yang keenam. Tidak. Macam tadi, hujung umbi hak musyarak benar tu. Kalau situ khot. Bilangan sebab tu dia panggil dia lain-lain, dia bukan berkongsi. Sebab apa? Kalau 1 sampai 10, kalau kita kerak 2, jadi 5. Kalau kita kerak daripada 1 sampai ke 5 tu haklah. Kemudian daripada 6 sampai ke 10, umbi dia tu ialah 6. Itulah permulaan dia. Kalau kita nak buat macam tadi pun boleh juga tu. Itu kalau kira dengan jalan straight. Kalau kira ramai daripada mula ke mula, dia jadi macam lain pula. Tapi bilangan ni bukan cakap sampai 10. Itu contoh saja. Ini dia panggil kam mumpasir. Misalnya seperti 10, apabila kita belah dua, adalah hujung setengahnya itu kenakan yang 5. Dia kena dekat yang kelima tu lah. Dan umbi dia pula setengah daripada lagi tu ialah yang keenam. Bukan hujung tu kena yang kelima dan umbi dia kena yang kelima, ataupun hujung dia kena yang keenam dan umbi dia kena yang keenam. Dah, 5 lain, 6 lain. Tapi kan tadi kan kita potong, tengok kalau dia tebal sutuh, kalau dia panjang nuktah, kalau dia lebar saja khat. Dia makna dia tak ada had musyarak, dia tak ada kongsi, kalau 1, 2, 5 memang tak ada kongsi semua. Bilangan memang tak ada kongsi lah. Kalau boleh lagi kita takdirkan dia sebiji tu kerak pula. Tapi kalau bilangan nak buat apa, tak ada musyarak. Dia memang berpisah awal-awal lagi. Takkan satu nak kerak 2. Dan kiaslah yang seumpamanya bilangan tadi. Kiaslah dengan yang lain. Pendeknya, ringkas cakapnya, kam mumpasir itu ialah bilangan. Kam mumpasir dia kena dekat bilangan. Dia panggil al-adad.
kena dekat al-adad, bilangan. Dan makna bilangan. Satu kita kena berhenti kat situ. Bapak, dia ada jatuh tapi saya tak bawa nuskah lama tu. Lagi pula kalau kita baca memang susah. Jadi kita baca kitab Arab. Apa dia ada nuskah lama saya lupa nak bawa. Di situ ada tercicir sikit perkataan. Nanti insya-Allah nanti saya akan putus sikit lagi. Yang nuskah lama tu untuk kita simpan. Kalau nak baca, dan kalau ada pun nuskah lama lagi pening ni. Yang ni dicerita dengan kamu tafsir dulu. Tak ni tahu. Dia betul apa dia sebenarnya dia payah juga, tapi bahasa dia tu, bahasa Tok Syekh tu jadi menyebabkan kita jadi payah. Dia payah. Tapi cara disebut tu memudahkan kita daripada kita belajar kitab makulat yang lain. Sebab tu saya baca dulu. InsyaAllah kalau mengaji kitab ni saja, kalau baca Jawi ni, InsyaAllah kalau dah boleh faham, yang Arab pun kita boleh faham. Dia begitu, kita mengaji dia tak mesti nanti banyak. Yang mengaji banyak ni Melayu kita. Melayu kita ni dia mengaji lama. Dulu nak kena alif kena 30 tahun, 40 tahun buat alif. Arab tak? Arab saya tengok. Daripada kelas 1 sampai kelas 7 senawi keluar ngarang kitab. Kat di Syria, keluar Ma'had tu, keluar Ma'had tu Syekh lah. Dia menghafal dia apa. Kita sebab mengaji semua nak kena belajar. Kalau ni makulat ni, kalau faham Jawi ni, kalau kita mantap Arab, baca sendiri je. Dia sama je sebenarnya. Macam kita belajar kitab Jawi, Tauhid. Kalau kita boleh Arab, kalau mengaji Baqarah faham tu, Jifar tu awam ke, apa pun boleh baca. Boleh baca. InsyaAllah boleh baca. Yang kita tak, kadang-kadang apa? Tapi bagus kalau mengaji banyak ni kita tak nafikan, bagus lah tu. Tapi kita jangan letak macam tu, sebab tu kadang-kadang kamu nak boleh belajar berapa tahun? 3 tahun tak payah belajar, balik kahwin. Sebab apa? Bagi orang Melayu dah 3 tahun tak boleh alif. Jadi dia pun tak belajar, padahal 3 tahun ni boleh. Kalau kita puluh sungguh-sungguh ucap Allah. Tapi bila kita letak jangka yang lama, jadi kita akan set begitu. Kawan saya ada, dia 3 tahun dia cakap nahu. Sebab apa? Ayah dia kata kamu hanya boleh belajar takat 3 tahun. Lepas tu ayah tak masalah dah. Dia punya puluh setahun 2 tahun tu. 2 tahun dia punya puluh mengaji kita nahu sebab sekat 3 tahun ayah dia bagi. Dia di pondok, dia bagi kepala mutalaah. Yang mak pukul 10 dia mengaji kat dia ni. Habis pukul 11 dia mengaji dalam pondok tu. Pukul 12 dia mengaji kat pondok tu. Nanti kalau nak rajin pula pukul 2. Di pondok-pondok dia hidup macam ni. Kalau di bulan Patani tu ada pelatih pukul 3 baca kitab. Lawan pukul 3. Ada pondok dalam tu pukul 4. Dia mengaji sampai sampai 3 tahun. Dia kata tak apalah. Belajarlah sampai bila-bila. Elok dia alim lah. Elok dia alim lah. Cuba kalau kata Pok dia kata, kamu belajarlah berapa tahun pun. Barangkali masa 2 tahun tu tak alim lagi. 2 tahun tu tak alim lagi. 2 tahun tu tak alim lagi. Lepas tu kita preset panjang, jadi payah. Nak mengaji lama tak apa, tak ada masalah. Memang paling baiklah kita orang Jawi ni kena mengaji lama, tak boleh bicara. Kita orang Melayu. Dia kena begitu. Kita berhenti kat situ. Kita baca sikit yang Arab dulu. Sebab pasal kena berhenti situ. Saya lupa bawa sebab situ ada jatuh. Ada perkataan yang tercicir di situ. Pada tu dulu Allah. Kita baca sikit yang ni kat mana ni? Kita sambung cerita aja lah. Ikut lah. Kan tak mati. Jangan nak mati. Dah 7 atau berhenti tu? Nak mati tu? Tak tahu. Kalau nak mati okey selalu lah. Sebab tadi kita masuk lambat. Tak apa kalau nak mati tu tak apa. Tak apa kita berat. Sebab ini letih sikit. Kita berat. Kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
كما ينبغي. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم تقبل منا دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك اللهم افتح علينا فتوح العالم وانشر علينا برحمتك. ونسالك اللهم من الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الممكن وشكر الصابرين وتوبة الصادقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله. Rumah masak.